Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin, 8 hari bulan November 2021. Setelah semua para penonton kita, saya pasti berehat panjang, bercuti panjang, anda kembali bersama kami di Wanita Hari Ini bersama saya Farin Ahmad dan Uyaina Arsyad. Wah, lama sebenarnya kita tidak bergandingan bersama ya, Farin. Betul. Bila bergandingan dengan Uyaina, ada rasa macam aura yang ceria, berseri-seri. Apa kurangnya Farin Ahmad, dan diharapkan juga keceriaan kami ini tersampai kepada anda semua yang sedang menonton kami di Wanita Hari Ini. Okey, seperti biasa hari ini ada macam-macam yang kita nak kongsi bersama dengan penonton semua. Tetapi seperti biasa, elok sekiranya kita memberi sedikit update tentang perkembangan COVID-19 di negara kita sehingga setakat ini. Kalau nak dilihat, statistik menunjukkan kes sebanyak 4,343 kes. Bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi kalau nak bandingkan dengan kes-kes sebelum ini adalah satu pencapaian yang agak bagus untuk seluruh rakyat Malaysia. Namun, kita masih lagi bersama-sama memerangi wabak ini dan diharapkan SOP yang ditetapkan masih lagi semua orang ikut walaupun terdapat banyak kelonggaran yang sudah pun diberikan. Dan benar juga, pastikan anda juga memastikan bahawa diri anda telah lengkap 2 dos. Kalau belum lengkap ataupun memerlukan booster, sila pastikan. Mungkin biasanya yang nak bukan apa tahu. Mungkin mak ayah kita terlupa, ada di antara mereka yang memerlukan booster dan kemudian ada yang telah dikemas kini MySejahtera mereka tapi mereka tak buka. Mereka tak tahu. Tarikh temu janji dah pun ditetapkan. Jadi bantu-bantu ibu ayah kita seandainya mereka terlupa menyemak MySejahtera mereka. Dan bercakap tentang booster sedikit tadi kan, Farin, kepada anda yang ingin pergi ke luar negara, sesetengah negara membenarkan sesetengah jenis vaksin sahaja. Jadi sekiranya anda ingin melawat sesebuah negara itu, pastikan anda periksa terlebih dahulu apakah guideline-nya dan apakah jenis vaksin yang dibenarkan untuk memasuki negara mereka. Bercakap ni, luar negara pula ni. KKM telah mengesan 2 kes pertama Delta Plus yang telah dikesan daripada 2 pelajar Malaysia yang pulang daripada United Kingdom. Namun keadaan telah terkawal, tetapi mengikut kepada informasi rujukan kami ialah pada masa mereka kembali, ujian calitan pertama negatif, tetapi sepanjang tempoh kuarantin 7 hari kemudian mereka didapati positif. Jadi perkara ini juga harus jelas kepada semua orang untuk memantau dan memerhatikan perkembangan diri masing-masing. Betul. Varian Delta, Delta Plus, Beta dan sebenarnya ada banyak lagi varian lain, dan walaupun kita sudah mendapatkan vaksin, tetapi masih lagi berisiko untuk dijangkiti wabak COVID-19. Jadi ingat, kita bukannya kebal walaupun kita dah ambil vaksin, tetapi sebagai perlindungan dan menurunkan risiko sekiranya kita dah jangkiti wabak tersebut. Ada lagi kita nak kongsikan kepada para penonton, di mana sekarang setiap minggu kita dah berkongsikan tentang musim tengkujuh yang telah pun mula tiba dan fenomena air pasang besar dan sebagainya. Ini kami nak kongsikan kepada para ibu bapa terutamanya dan juga adik-adik di luar sana. Ini apa yang dilaporkan di Alostar, di mana fenomena air pasang bukan pesta. Jadi awasi anak-anak. Kerana mengikut kepada laporan ini, Yana, Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Ahim mengatakan daripada rondaan mereka pada jam 12.30 malam hingga jam 3.30 pagi tempoh hari, anak-anak kecil berusia antara 4 hingga 5 tahun masih bermain air di halaman rumah. Ingat, air pasang besar ini bukannya pesta, kerana di SIG juga dikabarkan seorang warga emas yang lumpuh separuh badan terpaksa digendong oleh menantunya untuk diselamatkan selepas kediaman mereka dinaiki air melebihi 1 meter di Kampung Banggul Kiat,
semalam. Dan ini juga yang dikuatiri oleh kita semua untuk mereka yang berada di kawasan pantai timur dan utara khususnya. Apatah lagi seperti Fahrin kata tadi, musim tengkujuh sudah pun kunjung tiba. Jadi bersama-sama kita doakan agar semua dilindungi dan kita semua dapat hidup seperti sedia kala semula, insya-Allah. Seperti mana yang kita saksikan ni, Yana, kalau kita lihat sebenarnya kan, bila fenomena air pasang besar ni, air naik dengan mendadak dan begitu cepat. Paling kita risau ialah warga emas seperti ini, itu adalah menantunya yang menggendong ibu mertuanya untuk dipindahkan ke rumah jiran. Dan kalau kita lihat, inilah sebenarnya kita perlu ambil tahu. Kita ambil prihatin mana-mana warga emas yang duduk di sekitar rumah kita dan sebagainya, untuk ditanya khabar mereka, untuk diperiksa daripada semasa ke semasa, Yana. Dan dikabarkan juga Kang Fahrin, Balai Polis Kuala Kedah pun turut dinaiki air, tapi tidaklah memasuki hingga ke bahagian dalam balai. Berikutan penambahbaikan di hadapan bangunan itu menjadikan kawasannya lebih tinggi. Jadi orang kata ambil tahu, peka dengan keadaan seliling dan orang di sekeliling kita, sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita tengok orang tu okey, sebenarnya orang itu memerlukan bantuan. Jadi tak salah sekiranya kita terlebih dahulu menghulurkan bantuan tersebut. Okey, baik. Seterusnya, tempoh hari saya tahu semua dah bercuti panjang. Ramai yang pergi meronda ke sana kemari dan mengikut laporan. Lebuh Raya Plus juga mengatakan aliran trafik sepanjang tempoh perayaan telah mencecah 4.5 juta kenderaan tempoh hari. Dan Fahrin bawa Khalif pergi ke mana bercuti? Tak ada, saya sibuk bekerja. Duduk kat rumah je. Tapi kemeriahan ronda itu tidak berakhir di situ saja, kerana kami ingin mengajak anda ronda. Jom ronda bersama dengan Scots. Di mana duduk di rumah saja, tiba-tiba ada hadiah tiba. Wow, inilah kejutan istimewa untuk anda daripada kru Jom Ronda. Betul tu, dan dapatkan beg Jom Ronda berisi pelbagai barangan eksklusif, istimewa dan percuma untuk anda. Nantikan kru Jom Ronda di rumah anda untuk keriangan seisi keluarga. Ikuti Facebook dan Instagram Jom Ronda, Jom Heboh Official untuk info lanjut tentang Jom Ronda. Jom Ronda menyokong imuniti, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, dikuasakan oleh Scots Gamis dengan DHA, kini dengan pelbagai jenis gamis yang menarik. Kita saksikan. Sehubungan dengan itu, menerusi program Jom Ronda, ibu bapa dapat meneroka khasiat yang terkandung dalam produk kesihatan Scots dan produk tenusu Dutch Lady. Multivitamin Scots Gamis dengan DHA diperkaya dengan vitamin A, B6, C, D, E dan zinc, di mana DHA merupakan blok binaan utama untuk otak dan retina. Multivitamin itu didatangi dalam 3 bentuk dan peri sebuah, iaitu strawberry, orange dan blackcurrant. Kandungan vitamin D dalam Scots Gamis dikatakan dapat membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi kanak-kanak serta fosforus. Terima kasih Scots yang bersama-sama dengan Jom Ronda. Betul tu, sedap pula tengok Gamis tu macam tu. Okey, baik, seterusnya kami nak kongsikan satu paparan menarik yang telah pun disiapkan oleh wartawan kami berkenaan dengan kraft tangan. Kraft tangan apa dan bagaimana? Jom kita saksikan. Khas untuk anda. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia telah menganjurkan Majlis Persona Kraft Malaysia yang diadakan pada 26 Oktober lalu. Ia bersempena dengan pembukaan semula Kompleks Kraft Kuala Lumpur dan peruncit karya Neka yang dirasmikan oleh Rubiah Wang yang merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia. Dari sini kita dapat melihat kebanyakan usahawan-usahawan kraft ini terdiri daripada wanita, kerana ia melibatkan kerja-kerja yang halus, kerja yang unik, dengan penglibatan lebih banyak lagi usahawan-usaha kraft belia muda, yang mana boleh orang kata meningkatkan lagi warisan budaya kraft tangan tempatan kita. Kita ada macam program melukis batik ataupun menganyam bakul. Jadi kita sebab kita tahu Auspatrick ni dia suka pada produk-produk kraft. Kita juga mewawarkan pada sekolah-sekolah, universiti untuk menariklah seramai yang mungkin. Pastinya pembukaan semula Kompleks Kraft dapat merancakkan semula ekonomi usahawan kraft tangan, khususnya golongan wanita. Alhamdulillah, suka sangat bila dapat buka balik semula.
Lepas tu sekarang ni ada perbezaan sedikit lah. Kalau dulu kita boleh buat macam biasa je, tapi sekarang ni kita kena ikut SOP dan segala norma-norma yang baru kita kena ikut lah sekarang ni. Dan kita akan bekerja keras lah untuk kembalikan kehidupan yang normal dari segi perniagaan atau apa-apa saja. Semoga usaha ini dapat menjadi batu loncatan bagi memeriahkan semula industri kraft tempatan dan memberi sinar baharu buat usahawan kraft. Berita baik bukan saja untuk mereka tapi juga peminat-peminat kraft tangan. Baik Yana, topik kita pada ni cukup menarik bagi mereka yang sedang mencari ataupun mungkin dah jumpa. Kerana saya nak tanya dengan Yana dulu. Yana, rasa-rasa dalam mencari pasangan tu Yana akan menetapkan pelbagai kriteria ataupun tidak? Dulu Yana sejenis yang begitu. Saya nak seorang yang tall, dark and handsome dan pelbagai lagi kriteria lain yang kalau kita lihat tu list tu begitu panjang. Tetapi apabila kita semakin menginjak dewasa, kita lebih matang saya rasa, list tu semakin berkurangan dan yang paling penting adalah kita dapat seseorang yang bertanggungjawab, yang memahami dan yang boleh hormatkan kita. Wah, itu yang lebih penting. Panjang sebenarnya senarai dia tu. Tapi persoalannya di sini ialah salah ke sebagai seseorang masih lagi mencari jodoh meletakkan pelbagai kriteria seperti Yana? Satu, salahkah? Dan kemudian mungkin menjadi persoalan juga. Kita dah letakkan kriteria, dah jumpa, tapi kemudiannya mungkin kita rasa macam tersalah ke kita dah pilih pasangan tu? Betul, mungkin dapat kriteria-kriteria itu apabila sudah rapat tidak seperti apa yang dibayangkan. Dan sebenarnya Farid, saya tertarik juga untuk membaca satu komen. Silakan. Yang mana dia berkata, ramai betul lelaki triggered bila perempuan cakap nak lelaki yang financially stable. Terus claim cakap perempuan tu materialistik, tak nak susah senang bersama-sama, etc. etc. Dah kalau parents dia jaga dia tak pernah rasa susah, kenapa pula awak nak ajak dia jadi susah pula? Susahlah. Ini komen saya. Ramai juga wanita triggered bila kita rasa kita nak ada yang pandai memasak, pandai mengemas rumah, pandai menjaga hati suami. Dia kata kita terlalu memilih. Tapi salah ke? Salah ke semua ni? Betul-betul. Dan saya tertarik juga untuk satu filem yang dilakonkan oleh Marilyn Monroe yang berkata kalau lelaki bila lihat perempuan yang saya nak lelaki yang kaya, lelaki yang stable, dah ada rumah, dah ada kereta dan sebagainya, terus cop wanita itu materialistik. Tetapi berbeza pula positionnya sekiranya lelaki itu adalah seorang ayah, pastinya dia nak kahwinkan anak perempuannya dengan lelaki yang sudah stable, yang dah ada rumah, yang dah ada kereta dan sebagainya. Jadi di sini juga persoalannya, salah ke tidak? Ini mungkin jadi satu perdebatan pada hari ini. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Kita berehat seketika Yana. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Ni, katalah Kuzairi tu tak ada apa-apa. Dia cuma jaga kambing aja. Nurul masih nakkan Kuzairi tak? Abang Ri tengok Mak Leha sekarang pandai bergurau lah. Bila masa pula Mak Leha bergurau? Yelah, Mak Leha kata kalau Abang Ri tu kerja jaga kambing, Nurul nak tak? Macam mana Nurul nak jawab? Dah memang ladang kambing tu Abang Ri punya kan? Siapa kata saya punya? Ladang kambing, klinik, rumah, kereta saya, harta benda yang saya ada, termasuklah duit saya, itu semua atas nama isteri saya. Itulah cakap mak, saya cuma jaga kambing je. Tak ada apa-apa pun. Mak Leha, Abang Ri tu bergurau kan? Entahlah. Tapi dari cara dia cakap tu, mungkin betul. Macam mana boleh macam tu? Habis kalau semua harta tu atas nama Kak Mia, nanti bila dia dah pergi, Abang Ri dapat apa je? Habis Nurul ni macam mana? Apa je yang Nurul dapat? Tapi Mak Leha yakin sangat Ri tu rajin cari duit. Dia takkanlah nak biarkan anak bini dia susah kan. Jadi Nurul kena sabarlah sementara dia nak dapatkan balik, nak kumpul balik duit dia semua tu ya. Nurul tak nak hidup susah. Nurul tak nak jadi macam Mak. Mak Leha tahu tak, arwah ayah tu, dia kerja macam nak mati. Tapi sampai dia mati, hidup kami tetap susah. Mak Nurul tu, sampai sekarang tahu, dia tak pernah merasa hidup senang. Nurul tak nak jadi macam tu. Nurul dah janji dengan diri Nurul yang Nurul nak cari suami yang berduit. Yang bukan sekadar boleh jaga Nurul je.
Panas lepas tengok sulutan babak itu tadi. Tidaklah begitu, insya-Allah. Tetapi ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Salahkah memilih pasangan dengan meletakkan kriteria-kriteria tertentu? Mungkin kalau dah terlebih daripada garisan yang seharusnya, mungkin akan menjadi salah, Fahrin. Mungkin juga macam kes situasi drama tadi, apabila ibu dah menetapkan kriteria, dah nasihatkan, tapi dia ada kriteria lain pula. Salah ke si wanita itu? Sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, kita ada beberapa orang tetamu yang akan membincangkan santai-santai bersama dengan kita tentang topik hari ini. Yang pertama sekali kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi yang tak asing lagi di studio wanita hari ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fahrin, Yohana? Sehat. Alhamdulillah sihat. Dan kita juga panas selalu. Ini yang kita nak kongsikan nanti ni. Kita juga dah bersama dengan pasangan yang secara jelasnya memang dah pun bertemu jodoh. Jo Aziz dan juga Ida Saiza. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. So sweet. Ida sihat ke Ida? Tak dengar suaranya tu. Dengar. Nak dengar suara Ida. Alhamdulillah saya sihat. Okey. Sedondon diorang hari ini. Sangat-sangat sweet. Okey, kita juga bersama dengan seorang yang masih lagi single dan available, ready to mingle. Kita bersama dengan Nas Ali. Assalamualaikum, Nas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Harap semua sihat. Alhamdulillah sihat. Dekat set ke tu? Tidak, di rumah. Okey. Baik, mungkin kita nak mulakan dululah dengan Dr. Tengku Asmadi. Okey, Doktor, kalau kita nak lihat daripada apa yang kita dah huraikan tadi dan sebagainya, salah ke seseorang itu memilih pasangan dengan meletakkan kriteria yang pelbagai semata-mata untuk menjamin orang kata kehidupan yang dirasakan sempurna di masa akan datang? Silakan, Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik menarik kita pada hari ini. Kalau tanya saya, salah ke memilih pasangan? Saya kata kalau kita nak berkahwin, memang kita kena pilih. Kan, kita kena pilih sebab apa? Yang nak kahwin kita, yang nak hidup lama kita, yang nak duduk satu rumah kita, yang nak ngadap mukanya hari-hari kita. Jadi oleh sebab itu, salah ke kita memilih pasangan? Tak salah. Sebab apa? Sebab memang itu yang Tuhan suruh pun dalam Al-Quran jelas. Dalam surah ayat Al-Baqarah ayat 195. Apa yang Allah kata? Allah kata janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Jadi memilih pasangan ni kan, dia boleh bawa kepada kebahagiaan dan dia boleh bawa kepada kebinasaan. Betul. Jadi siapa yang nak membinasakan diri, dia jadi kena pilih. Cuma jangan terlalu memilih. Itu sahaja. Jadi kat sini maknanya terlalu memilih, terlalu tu kira satu kesalahan juga, Doktor? Ya, terlalu memilih tu yang tak kahwin-kahwin sampai ke sudah. Betul, itu yang orang kata. Terlalu dalam segala hal, ini yang mungkin akan menjadi masalah. Bukan sahaja dari sudut mencari jodoh. Dan untuk Jo dan juga Ida, kalau boleh kongsikan juga kan dengan penonton semua. Bagaimana anda berdua bertemu? Adakah dipadan-padankan, dikeneng-kenengkan oleh kedua ibu bapa, ataupun anda sebenarnya memang memilih antara satu sama lain? Okay, kalau boleh unmute dulu, Jo. Kita nampak tangan je bergerak tu, Jo. Okey, suaranya tak dengar. Minta unmute-kan mikrofon. Minta unmute-kan mikrofon dulu. Terima kasih. Boleh, Jo? Okey. Pasal kabarnya kedua-dua ni yang seorang ni kaki pancing, seorang tak minat pancing. Jadi macam mana cerita ni agaknya? Silakan, Jo, silakan. Okey, Ida ke saya dulu? Mana-mana boleh. Okey, kalau saya dengan Ida sebenarnya kami dikeneng-kenengkan dengan kawan Mizzi nama dia. Tapi waktu zaman dia belajar, lepas tu kita orang bercinta, putus lebih kurang dekat 12 tahun, kita bertemu balik. Sebenarnya kita orang bercinta balik ni pun sebab bila dah kawan terlalu lama, lepas tu kita orang, kau dah kahwin belum? Aku belum. Jom kita kahwin. Lama. Betul kan? Tapi perasaan sayang tu tak ada. Perasaan sayang tu, cinta tu tak ada macam, boleh ke aku go ni? Dia pun, boleh ke kau dengan aku ni? Tapi selepas berkahwin tu kita mulakan perasaan sayang tu lah. Tapi Alhamdulillah sekarang
bahagia. Oi, nampak. Percintaan tu boleh nampak tu di wajah kedua-duanya. Betul. Tapi kan kalau untuk Ida sendiri kan, sebelum mendirikan rumah tangga dengan Joe, ada tak meletakkan apa-apa kriteria untuk memilih seorang imam dalam rumah tangga? Ada tak? Ke Joe langsung tak ada ciri-ciri tu. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh. Silakan. Kalau masa zaman belajar tu, kita memang sibuk nak letak kriteria kita. Ada rupa, ada duit, ada gaya, semua tu angan-angan lah nak macam-macam semua tu. So bila dah sampai satu tahap, range umur tu dah meningkat, boleh dikatakan kami ni kahwin agak lewat awal 30-an. So kawan semua dah selesai, kita baru nak mula hidup, selalu sibuk dengan benda lain. So akhirnya saya balik kepada keluarga sendiri. Sebelum saya nak kahwin tu, saya minta Joe berkenalan dengan family saya dan dia berkawan dengan mak saya dulu. Wah, pandai. Mak saya bagi green light. Mak kata okey, saya pun okey mak, kita terus ke next stage dan terus berkahwin lah. Wah. Mak kata on. Joe Dipermudahkan. terus tak berlengah-lengah lagi, dahsyat. Tapi Ida, saya nak tanya Ida sesuatu lah. Bila saya tengok gambar-gambar ni semua kan, Ida minat memancing ke? Sebenarnya baru balik juga, sebenarnya boleh mancing juga. Setiap kadang-kadang Ida dia tak minat mancing, dia minat menyelam. Baru saya pun balik tempat dia menyelam. Itu nak jadi Bezanya dia di atas, saya di bawah lah. Kami baru je balik daripada Tioman sebenarnya semalam. Wah, itu nak dijadikan cerita je. Seorang minat mancing, seorang menyelam, pancing keluar yang menyelam tu. Itulah tu. Tapi orang kata opposite attracts kan. Apabila dalam percintaan ni, kalau kita mencari sangat, kita nak cari yang perfect, belum tentu apa yang kita nak tu Allah bagi. Betul. Belum tentu apa yang kita nak tu Allah bagi. Macam Ida, Cantik. dia memang garang. Dia memang garang dari segi untuk company saya, akaun apa semua dia yang jaga. So teratur lah dari segi depan saya sekarang. Penting dalam rumah tangga, paling penting sekali kita kena menerima kekurangan pasangan kita. Itu paling penting. Wah, kiranya Joe bukan sahaja menemui isteri tetapi menemui juga Menteri Kewangan Peribadi. Cewa. Okey. Seterusnya nak tanya juga kepada Nas. Yang ni orang bujang tanya pada orang bujang. Silakan. Cewa. Nas, sekarang ni kan kalau kita lihat Nas Sally pun asyik syuting ke sana ke sini, tetapi mungkin yang ramai tidak tahu, adakah Nas ini masih lagi mencari seorang suami yang akan hidup bersama dengan Nas, dan ada tak meletakkan apa-apa kriteria tertentu dalam memilih suami? Bismillahirrahmanirrahim. Takut nak jawab ni. Sebenarnya itulah disebabkan kerjaya saya dengan busy shooting apa semua kan. Masih mencari. Yang penting bagi Nas adalah restu keluarga, especially my mom. And I nak tengok dia punya chemistry antara keluarga tu. Sebab kalau kita kahwin, kita bukan kahwin berdua, kita berkahwin bersama keluarga sekali. Betul. So I think benda tu yang paling important sekali, and restu ibu bapa yang paling important. You bercintalah macam mana pun, kalau tak ada restu memang tidak boleh ya kawan-kawan. So, I masih mencari, dulu masa muda-muda ya, banyaklah kriteria, nak yang tinggi lah, nak yang Chinese look lah, nak tapi bila dah umur macam ini, bila dah bekerja, dah financial wise kita manage sendiri apa semua kan, I rasa macam the most important thing is the one that understand your work, keluarga, and I rasa yang boleh bimbing saya lah hingga ke jannah, insya-Allah. Amin. Nas ni sebenarnya kalau itu juga apa yang saya katakan tadi, dan sama juga seperti Nas, kita dulu-dululah Ida pun cakap adalah kriteria-kriteria tertentu yang kita nakkan Nas, Ida. Tetapi apabila kita semakin dewasa, kita semakin matang, kita nampak yang artificial characteristics ni bukanlah sesuatu yang penting dalam sesebuah perhubungan, tetapi kualitinya, cara dia bersama kita, adakah dia menghargai kita, itu yang lebih penting. Betul tak Nas? Betul, tepat sekali. Okey, dan sebenarnya kalau kita nak melihat pun cara kita menetapkan kriteria juga berbeza mengikut kematangan. Seperti mana mungkin Yana dan juga Nas kongsikan tadi. Okey, baik, kita banyak lagi soalan dan jawapan yang kita inginkan daripada tetamu-tetamu kita, tapi terlebih dahulu tak ketinggalan kita nak berkongsikan bersama dengan anda pendapat mereka di luar sana tentang topik kita hari ini. Jom kita tengok.
sesuatu perhubungan tu memang sangat wajar untuk kita memilih pasangan kita supaya kita takkan menyesal di kemudian hari. Memang kita tak tahu macam mana mereka, tapi sekurang-kurangnya kita kena bijak untuk menentukan masa depan kita sendiri dan memilih apa yang kita nak. Kalau dah jodoh, tak macam mana. Salah ke memilih pasangan? Pada saya tidak salah. Untuk bagi lelaki pun tidak salah. Sebabnya kita nak hidup dengan seseorang tu ataupun pasangan tu dalam tempoh masa yang lama. Setiap orang mesti akan ada letakkan kriteria-kriteria pasangannya. Tapi kita perlu ingat tak semua orang sempurna, termasuk diri kita. So mungkin dalam 1-2 kriteria tu terpaksa kita kena, orang kata, let go kan lah. Tidak salah seseorang wanita tu nak memilih pasangan dia sendiri. Sebabnya saya rasa itu adalah salah satu ikhtiar yang dia boleh lakukan untuk dia pilih pasangan yang terbaik daripada pandangan mata dia lah. Okey, yang paling penting tidaklah expect berlebihan dalam memilih pasangan dan kena tahu faktor mana yang dia pilih pasangan tu yang boleh membawa dia dan keluarga dia ke syurga. Wah, seronok sebenarnya kita dengan topik hari ini dan juga dengar pendapat-pendapat mereka, kerana ramai rata-ratanya bersetuju mereka harus memilih pasangan, tidak salah untuk memilih pasangan dan mereka mahukan sesuatu yang ideal untuk mereka. Betul. Baik. Okey, kita nak bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Okey, di pasal masing-masing ada pendapat masing-masing ni sebenarnya ni. Tapi doktor, okey, kalau kita rujuk baliklah kepada sedutan drama sebentar saja tadi. Kadang-kadang mereka yang masih mencari jodoh ni sentiasa merujuk pada pengalaman-pengalaman ataupun perhatian-perhatian mereka terhadap kehidupan mereka sendiri. Mungkin daripada mak ayah, mak cik, pak cik, sepupu-sepupu kan. Jadi mereka cuba mengelak situasi itu dan meletakkanlah kata, "Oi, saya tengok yang si Fulan dan si Fulan tu berkahwin dengan orang yang sekian-sekian. Tak berjaya pun, tak bahagia pun, hidup susah aja. Sebab tu saya tak nak macam tu." Dan pelbagai lagi alasan yang mereka berikan. Jadi apa pendapat doktor tentang situasi-situasi yang merujuk-rujuk seperti ini? Silakan. Okey, kita tidak nafikan bahawa ada ketikanya apabila kita mencari pasangan, kita sebab macam kata Nas tadi, kena sesuai dengan keluarga. Okey, kena sesuai dengan keluarga. Jadi dalam keluarga kita kena tengok juga kadang-kadang mak ayah kita dia suka orang yang bagaimana, dia tak suka orang yang bagaimana. Kita kena tengok perkahwinan abang-abang kita, kakak-kakak kita yang ada dalam keluarga kita. Jadi kita tidak mahu mencipta konflik yang serupa. Dah kalau katakan mak kita tak suka orang sebegitu, kita paksa diri untuk cari jodoh yang sebegitu, yang dah tahu kita bawa orang tak suka, yang mak ayah tak suka dalam rumah. Jadi konflik itu akan berpanjangan. Jadi sebab itu penting sangat-sangat apabila kita meletakkan kriteria untuk kita pilih pasangan kita, di samping kita letak kriteria-kriteria yang kita mahu, kita kena lihat juga kriteria-kriteria yang ibu ayah kita nak, yang keluarga kita nak. Kalau boleh memenuhi sebanyak mungkin kriteria, itulah yang terbaik. Tetapi mustahil. Mustahil. Jadi oleh sebab itu, kalau kita senaraikan, katalah kita ada 10 kriteria yang kita cari. Kalau dah ada 6-7 tu, dah boleh proceed solat istikharah. Kalau kata jalan terus, jalan saja. Sebab apa? Sebab kita bila dalam perkahwinan ni, kita jangan ingat kita dah kenal baru nak kahwin. Sebab kadang-kadang apa yang kita kenal sewaktu kita belum kahwin tu, kita belum kenal sepenuhnya. Betul. Bila dah kahwin, baru kita kenal yang sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, kan, kadang-kadang penuh juga dengan kepura-puraan kan. Waktu sebelum kahwin rajin hantar bunga, rajin kata sayang, lepas kahwin tak timbul-timbul pun bunganya, sayang pun sesekali kan. Sebab saya kata tadi tak sama. Ya, tak sama sebelum dan selepas. Jadi oleh sebab itu kita kena letak kriteria tu biarlah berpada-pada. Dan saya ingin ingatkan kepada pasangan yang nak berkahwin, kalau kita dah lama bercinta, tak perlu dah nak bertunang lama-lama sebab kita dah saling kenal kan. Tetapi kalau kita tak saling kenal, katakan pasangan itu
keluarga, kita tak pernah jumpa, kita tak pernah kenal. Yang itu bertunang, biarlah berikan masa lama sedikit. Sebab kita nak kenal diri dia, kita nak kenal keluarga dia, Betul. tengok sekufu tak sekufu. Kan? Jadi pertunangan ini sekurang-kurangnya kalau berpisah waktu bertunang, sekurang-kurangnya taklah begitu mencederakan emosi berbanding bercerai sewaktu dah kahwin, dah ada anak, dah bina keluarga. Jadi sebab itu fasa pertunangan kena dimanfaatkan sepenuhnya. Kecuali bagi orang yang saya kata dah memang bercinta. Dah kalau bercinta pun dah 5-6 tahun bercinta, takkan nak bertunang pun 3-4 tahun. Kan? Sebaik-baiknya dah kenal 5 tahun 6 tahun bercinta. Kalau jumpa sekejap kenal untuk kenal ahli keluarga, dah 2-3 bulan bertunang dah kahwin dah contohnya. Tapi kalau belum kenal, itu bagi panjang sikit. Sebab apa? Kita nak pilih tu kriteria tu sama ada atau tidak, sesuai atau tidak dengan kita. Dan bila kita dah kahwin, kita kena terima tanpa syarat. Maksudnya tadi bila kita dah terima, ketika itu kita nampak kekurangan tu, dari situ kita kena faham hidup suami isteri sebenarnya untuk saling melengkapi. Apa yang aku ada kau tak ada, apa yang kau ada aku tak ada. Jadi kita melengkapi untuk meniti mahligai kebahagiaan. Cantik. Itu yang saling bertolak ansur dan insya-Allah kita boleh capai kebahagiaan dalam keluarga. Amin, insya-Allah. Itulah ada dalam kalangan perempuan yang juga katakan, biar kahwin lambat asalkan tak salah pilih. Tetapi ada juga situasi apabila terlalu memilih, dia jadi kemudiannya aku tersalah pilih ke? Begitu pula jadinya. Okey, kita nak tanya kepada Jo. Di hujung-hujung ni kan Jo, sebelum berkahwin ada tak meletakkan apa-apa kriteria dalam calon isteri? Kemudian selepas berkahwin dengan Ida sekarang ni, apa sebenarnya kriteria-kriteria yang membuatkan Jo semakin hari semakin sayang dekat Ida? Saya sebelum kahwin, saya memang nak cari yang pramugari, nak cari yang betul-betul terus yang cantik, yang model. Betul. Memang kriteria kita tak kena dengan muka kadang-kadang kan. Tak kena dengan muka. Awak muka dah gelap kan, tapi nak yang cantik. Tapi sebenarnya pemilihan tu penting dari segi sudut. Kita tengok dari segi keturunan seorang wanita tu. Jangan kita kerana nafsu kita tengok, cantik molek. Tapi hakikatnya kita ni tak boleh nak menampung nanti untuk anak-anak orang. Bercinta dan berkahwin lain. Bercinta mana tengah bercinta sekarang ni, tengah swap I love you, you love I. Lain. Engkau dah kahwin nanti kau baru tahu rasa macam mana. Betul. Tinggi tinggi ombak badai, baru tahu. Kahwin cepat-cepat nak tahu macam mana. Mantap. Tak gitu sayang. Tergelak Ida dengar Jo cakap. Okey, kita nak tanya juga pada Naz. Okey, kalau kita lihat Naz, kita dah dengar tentang perbincangan dan segala-galanya. Dan kalau kita dah cakap tadi tentang kriteria yang diletakkan juga berbeza mengikut pada kematangan kita tau kan. Betul. Jadi untuk Naz sendirilah, kepada mungkin bukan saja Naz, pada mereka yang masih lagi mencari jodoh di luar sana, perbezaan kriteria Naz dulu dengan apa yang sebenarnya Naz dah sedar sekarang dalam tempoh yang lebih matang dalam menetapkan pemilihan untuk pasangan ni, Naz? Banyak bezanya. Kita makin dewasa kan, kita lebih keluar, lebih mengenali orang, lebih buka mata, buka minda kita. So, bila kita tengok family kita, kakak-kakak kita, bila diorang tengok marriage diorang kan, so jadi kita kata okey, nanti marriage and macam ni. I think better macam ni. So kita lebih matang. Itu yang membuatkan kita matang. Berdasarkan dalam pemilihan. Berdasarkan pengalaman orang lain juga dan pengalaman peribadi juga, itu yang membuatkan betul, kita menilai seseorang itu untuk diri kita, adakah ini akan menjamin kehidupan yang lebih bahagia dan lebih baik daripada pada masa akan datang. Maknanya Naz kan, kalau dulu-dulu kita menetapkan kriteria tu untuk apa yang lebih kepada yang kita nampak, sedap di mata. Tetapi sedap di mata saja. Tapi sekarang ni kita nak sedap di hati, di jiwa, di minda kita. Betul. Kita sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanya kepada semua tetamu kita. Tetapi di hujung perbincangan ni, Dr. Tengku Ismadi, mungkin doktor boleh berikan sedikit konklusi tentang bagaimana sebenarnya untuk kita memilih pasangan supaya tidaklah orang kata terlalu memilih dan tidak boleh juga kalau tidak memilih. Secara ringkas, doktor, silakan. Okey, kalau kita beginilah, kita ni orang Islam kan. Jadi kalau kita nak pilih, kita ikutlah pilihan apa yang disarankan oleh Nabi kita.
Kan kalau kita tengok Nabi dah jelas. Nabi kata bila kita nak pilih pasangan, pertama tengok harta dia, kedua tengok keturunannya, ketiga tengok kecantikannya, dan yang keempat tengok agamanya. Dan Nabi kata kalau pilih yang beragama itu insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Sebab apa? Sebab kita kena faham pasangan yang kita pilih, kalau satu hari nanti kita dah tidak ada di dunia, kita amanahkan anak-anak, harta benda kepada dia. Jadi kena orang yang boleh jaga harta kita, orang yang tidak bercakap aib. Kita sekarang zaman media sosial. Bayangkan aib suami didedahkan, aib isteri didedahkan tanpa segan, tanpa malu. Cerita pasal masalah suami, cerita pasal masalah isteri, cerita dekat media sosial tanpa dia fikir maruah suami, maruah isteri. Kenapa? Ini sebab orang yang tak ada agama lah buat macam ni. Kan? Jadi kalau dia ada agama, dia ingat Tuhan, dia tak buat benda-benda yang boleh menyebabkan malu pasangan dia, aib pasangan dia, jaja satu Malaysia tentang konflik rumah tangga. Jangan. Sebab apa? Sebab walaupun kita pilih macam mana pasangan kita, konflik tetap ada. Masalah akan berlaku. Lidah akan tergigit. Jadi, lalui sahaja dengan senyum, dengan tabah. Yang penting kita dah pilih bahawa hidup kita pilih untuk bahagia sampai ke anak cucu. Apa yang datang, tabah, lalui saja sebab ia memberikan kita pengalaman dan insya-Allah kita akan capai kehidupan yang bahagia yang kita inginkan. Amin. Amin. Baik. Kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini, Dr. Tengku Asmadi, Jo Aziz dan juga Ida Syahiza dan juga Nas Sazli kerana bersama kita pada hari ini. Ringkas tapi padat saya kira, tetapi telah memberikan panduan kepada bukan sahaja kita semua tapi juga penonton-penonton wanita hari ini. Betul tu. Dan semoga Nas bertemu dengan jodoh selepas siaran wanita hari ini. Amin. Ada hari ini. Amin. Okey, baik. Stay safe semua, jaga diri. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering kali bercakap apa tahu, Farin, orang kata kita bukan nak mencari yang sempurna sebab tak ada yang sempurna, tetapi yang boleh menyempurnakan hidup kita, itu yang lebih penting. Jadi rumusannya sebenarnya tidak salah memilih, tapi jangan terlalu memilih yang akhirnya tadi empat ciri asas dalam mencari jodoh itu pun kita perlu pertimbangkan, istiqarah, dan kemudian di hujung tadi Dr. Tengku Asmadi kata kita redha kerana kita dah melalui satu proses pemilihan yang kita lalui. Okey. Okey, kami nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Timah dengan lagunya Ceria. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus bersama di Wanita Hari Ini, dan Wanita Hari Ini terus memberikan inspirasi kepada anda, dan kita akan bersama dengan seorang usahawan wanita dari Malaysia Timber Industry. Kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Saya Nurul Syafira binti Syari daripada syarikat Difarin Fira Enterprise. Saya membuat perabot yang di-custom sendiri daripada pilihan customer sendiri. Okey, syarikat saya bermula daripada tahun 2013. Pada permulaan syarikat saya hanyalah ejen dan dropship. Selepas daripada bulan ke bulan, syarikat saya berkembang dengan maju. Saya mula membuka kedai perabot dan seterusnya saya membuka kilang perabot dan membuat perabot sendiri. Perabot-perabot yang kami hasilkan adalah custom, tempahan daripada customer, sama ada daripada design, warna, dia mengikut cita rasa customer. Saya start mencuburi bidang perabot ni daripada minat saya sendiri, lagi satu permintaan perabot yang sangat tinggi terutama di Perak, negeri Perak, serta pelibatan usahawan wanita dalam bidang perabot ni kekurangan. Jadi saya cuba mencabar diri saya sebagai seorang wanita untuk mencuburi bidang perabot ni. Saya ingin mencapai kejayaan usahawan wanita perabot pertama di Perak.
Hakikat kami membuat produk perabot iaitu perabot upholstery yang diperbuat daripada rangka kayu dan dibalut dengan fabric ataupun PU leather ataupun baldu mengikut cita rasa customer. Produk-produk yang kami hasilkan seperti katil, wheelchair, armchair, stool, bench dan pelbagai lagi. Setiap produk yang kami hasilkan mengikut cita rasa customer yang di custom sendiri daripada kilang kami. Kami mengutamakan penjualan perabot di atas talian serta penghantaran yang cepat terus ke rumah customer. Keunikan produk daripada syarikat kami adalah daripada segi reka bentuk, warna, desain dan material. Produk syarikat kami setanding dengan produk antarabangsa. Mendapatkan produk daripada syarikat kami kerana mutu kerja yang sangat bagus pada harga yang sangat berpatutan dan kami juga mementingkan kepuasan pelanggan terhadap produk syarikat kami. Kami juga membuat penghantaran terus direct ke rumah, penghantaran yang sangat cepat, efektif dan kualiti produk kami sangat bagus daripada pilihan yang lain. Penghantaran kami satu Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Produk syarikat yang kami keluarkan sangat menggalakkan daripada bulan ke bulan, tahun ke tahun dan kami juga dapat permintaan daripada homestay, hotel-hotel yang ada di Malaysia. Kami juga giat menjalankan pencarian ejen serata Malaysia sehingga Sabah ke Sarawak untuk mempromosi dan menjualkan produk yang kami buat. Dapatkan produk kami sama ada di page kami iaitu di Kedai Perabot di Farin Fira Enterprise ataupun lawati Facebook saya Nurul Syafira ataupun boleh terus datang ke kedai kami yang berada di nombor 50 dan 53 Jalan Gemilang 1/1 Taman Gemilang Seri Iskandar Fira ataupun boleh terus menghubungi saya di talian 016-569-8985. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MTIB kerana banyak membantu saya start daripada awal permulaan kami bisnes sehingga saya naik sehingga saya dapat membuka kilang. Saya juga ingin terima kasih kepada pihak MTIB kerana memberi saya mesin untuk pembuatan perabot supaya lepas ini proses pembuatan perabot kami lebih lancar dan kami dapat mengeluarkan produk yang lebih bermutu tinggi dan justru itu saya harap perabot saya dapat menembusi pasaran antarabangsa. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Nurul Syafira dan disokong oleh Malaysia Timber Industry. Baik, seperti yang dijanjikan oleh Yana sebentar saja tadi, apa kata kita terus ceria bersama dengan Timah. Harinya tiba aku bermula mewarna hidupnya setiap langkah. Aku pelangi yang beri pancaran cahaya. Kawan-kawanku ada di sisiku, telah tawa dengan jelasnya di tengah keluarga dekat di hati.
bersama-sama. Walaupun di sebalik mas, sebenarnya saya sedang tersenyum dengan sangat lebarnya dan berasa sangat-sangat ceria, apatah lagi setelah mendengar lagu Ceria oleh Timah sebentar tadi. Dan sudah terhubung dalam talian sekarang ini, kita bersama dengan Timah. Assalamualaikum Timah, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Kak Uyaina. Hai Timah. Alah. Tahniah pertama sekali Kak Yana nak ucapkan untuk Timah atas pelancaran lagu terbaru Ceria ni. Okey, berapa lama sebenarnya masa yang Timah ambil untuk buat lagu ni Timah? Sebenarnya lagu ni patutnya keluar dah awal-awal tahun ni, tapi disebabkan PKP yang sangat lama, jadi kita rekod time Ogos tahun ni. Oh ya ke? Macam mana pula dari segi penulis liriknya? Siapakah insan-insan yang terlibat untuk membuat lagu ni? Yang kompos lagu ni ialah MFMF dan penulis lirik dia ialah Ashraf Nasir. Dan saya pernah ada tulis Oh, tadi yang nak tengok ada juga Timah siap rap sikit kan dalam lagu ni. Adakah ianya juga ditulis oleh Timah ataupun oleh penulis liriknya? Itu ditulis oleh penulis lirik dia. Oh, okey. Timah, adakah Timah sebenarnya suka genre lagu yang sebegini ataupun ada sebenarnya lagu-lagu lain, genre-genre berbeza lagi yang Timah nak cuba bawa? Sebenarnya Timah memang suka sangat dengan genre lagu ni, genre yang macam happy-happy, ceria, yang pop. Tapi Timah pun nak juga try genre-genre lain seperti ballad ke kan. Tak sabar tu nak dengar lagu ballad dari Timah tu. Tetapi untuk lagu-lagu mungkin bahasa lain, ada tak lagu-lagu bahasa lain tertentu yang Timah cuba nak bawakan selepas ni? Mungkin Timah akan cuba untuk bawa lagu bahasa Cina sebab Timah memang pandai bahasa Cina. Oh ya ke? Yana pun boleh tian-tian sikit je lah. Tak adalah. Kalau boleh minta Timah nyanyi sikit boleh tak? Boleh. Lagu Cina ke? 再给我2分钟，让我把第一天沉淀，别融化了眼泪，你妆都化了，要我怎么记得？ Wah, sedapnya. Tapi lagu tu tadi dia cakap apa Timah? Itu pasal wayang. Oh ya ke? Berbakat betul Timah ni. Kalau yang nak tengok kan, Timah sebenarnya antara penyanyi cilik yang semakin mendapat nama dalam tanah air kita kan. Selepas ini, siapa kalau boleh Timah nak berkolaborasi bersama untuk menaikkan lagi nama seorang Timah ni? Timah memang suka penyanyi-penyanyi lama macam Siti Nurhaliza. Tapi kalau nak collab mungkin Timah akan collab dengan artis muda lah seperti Kak Nita. Oh, suka Kak Nita rupanya. Okey Timah, kalau ada kalangan penonton sekarang ni yang nak mengikuti perkembangan terkini Timah, mungkin ada social media yang nak dikongsikan? Social media Timah ialah Fatimah Noria di Instagram. Maksudnya ada banyak konten dekat Instagram seperti mengajar orang bahasa Cina sebab Timah memang sekolah Cina, jadi kita ajar orang berbahasa Cina. Bolehlah ke social media Timah di Instagram. Okey, selain daripada tu ada platform-platform lain tak? TikTok ke, Twitter ke, YouTube ke? Ada TikTok Timah. Nama TikTok Timah tu Timur tau. Timur tu Timur. Itulah dua social media yang Timah aktif. Okey Timah, terima kasih banyak-banyak untuk bersama dengan kita pada hari ini. Selamat maju jaya. Okey, salam untuk keluarga, jaga diri. Assalamualaikum Timah. Bye. Bye, Waalaikumsalam. Kepada anda, bolehlah sambung lagi dengar lagu Ceria oleh adik Timah kita. Dan kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Fahrin Ahmad. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Jadi Yana yang dah orang kata dah mula nampak gaya dah bertimbang tara tentang jodoh tu, jangan tunggu lama-lama Yana. Jangan tunggu lama-lama. Betul tu, insya-Allah. Kita doakan yang baik-baik juga kepada mereka yang sedang memilih jodoh. Semoga dipermudahkan urusan dan dapat bertemu dengan yang sebaik-baiknya untuk diri anda. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat kami kongsikan untuk siaran hari ini. Esok Fahrin dan juga Hawa akan kembali
dengan topiknya dari sebiji kepala. Kepala Kelapa. pula. Kelapa. Okey, sebiji kelapa. Jangan salah adanya sebiji kelapa. Jadi Selasa ni ramai peminat-peminat WHI kerana kita nak tahu apakah menu, apakah variasi yang kita boleh hasilkan daripada sebiji kelapa. Macam-macam tu, tak sabar nak tengok siaran esok. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama dengan Farin dan Hawa pukul 12 tengah hari esok. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Jaga diri. Stay safe semua. Budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia menyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari